Assalamualaikum and hai semua. Saya Syarif Jamil dari syarifjamil.com, dan hari ini saya nak berkongsi dengan anda semua tentang 5 sebab kenapa ramai orang pilih untuk simpan emas. Okey, topik ni sangat menarik bagi saya. Saya selalu membawakan topik ini dalam seminar-seminar emas saya. Saya berpengalaman mendidik lebih 600 penyimpan dan pelabur emas, dan rata-rata mereka menyimpan emas. Okey, ada salah satu sebab ni ataupun lebih ada dalam diri mereka kenapa mereka pilih untuk simpan emas. Okey, jom saya go through dengan anda. Okey, sebelum tu saya nak perkenalkan diri saya dahulu. Okey, bagi yang belum kenal saya Syarif Jamil ataupun lebih dikenali sebagai SJ, merupakan founder Master Dealer dan menulis blog sejak 2014. Saya mula melabur dan menyimpan emas pada umur usia 20 tahun, dan alhamdulillah sekarang saya sudah hampir 6 tahun menyimpan emas dan melabur emas serta perak juga. Aktif menjadi dealer public goods sejak 2014 dan membimbing lebih 600 penyimpan emas dan dealer emas di seluruh dunia. Ada yang di US, ada yang di Jepun, okey, kerana kawan-kawan saya. Okey, ini blog saya dah mula menulis sejak 2014. Menarik tentang emas adalah ilmu-ilmu yang tetap evergreen, tuan-tuan dan puan. Okey, kita boleh applykan ilmu tersebut walaupun benda tu saya dah tulis lama. Itu yang menarik tentang emas ini. Okey, tuan-tuan dan puan boleh layarinya nanti untuk belajar lebih banyak lah info di sana. Okey, ini sedikit sebanyak e-book yang saya telah hasilkan. Okey, hasil daripada tunjuk ajar daripada mentor-mentor saya. Alright, let's go to the point. 5 sebab utama kenapa ramai orang menyimpan emas. Okey, sangat menarik, dan tuan-tuan akan nampak satu gambaran yang jelas. Okey, kenapa kita kena menyimpan emas. Kita bukan simpan emas sebab mengikut orang, kita simpan emas sebab orang lain simpan emas, kita simpan emas sebab dengar rumor macam-macam. Kita simpan emas ada sebab, ada tujuan yang perlu kita yang trigger kita untuk mula menyimpan emas. Okey, pertama sekali, ini amat dekat dengan diri saya sendiri. Okey, saya susah tuan-tuan nak menyimpan dalam bentuk cash. Macam mana saya rawat penyakit tu adalah saya alihkan dalam bentuk emas fizikal. Okey, simpan emas untuk menutup kebocoran wang jika anda seorang yang boros atau gagal menyimpan duit. Sebab apa? Bila kita simpan duit ni, kita akan sampai macam bila sampai simpanan kita dah 5 angka, kita dah start mula kreatif. Otak kita tu dah mula kreatif. Dia dah mula kreatif fikirkan nak buat apa, nak habiskan untuk apa. So untuk elakkan perkara tu berlaku, alihkan dalam bentuk emas. Kalau 100 gram emas baru 25,000 lebih. So kita berjaya kawal emosi kita dengan lebih bagus. Alright, ini ramailah yang simpan emas sebab ini, dan saya sendiri pun saya suka letak poin nombor 1 sebab sangat dekat dengan diri saya. Okey, sebab macam saya tulis tu, bila simpan duit kita kreatif untuk berbelanja. Kita simpan emas, kita rasa tak ada duit walaupun emas itu senang dicairkan. Okay? So benda-benda kreatif ni lah yang kita nak elak. Macam lelaki dia suka tukar sport rim kereta lah, suka habiskan duit dekat kereta, so motor. Okay, so benda-benda ni, benda kita spend something dekat benda yang depreciate in value yang jatuh dalam masa hadapan. So agak, bagi saya personally, benda tu merugikan lah. Sedangkan kita boleh guna dana tu untuk spend untuk pendidikan anak di masa hadapan, untuk kita buat pelaburan, untuk persaraan, macam-macam kita boleh buat. Okay, that's why saya letak poin ni nombor 1. Yang kedua, yang ni pun ramai orang suka. Orang cakap pasal emas ni harga naik. Bagi saya, harga emas atau naik atau turun itu nombor 2. Itu tak begitu penting. Yang penting simpanan tu selamat kali sebocor, kali seboros. Okey, macam sejak apa yang saya huraikan kat sini, menyimpan emas memang menguntungkan dalam masa jangka panjang. Apa nampak gambaran dengan lebih jelas apa yang berlaku sejak tahun 1995 sampai tahun 2020. Dari harga emas RM47 segram sampai dah 250 ataupun sekitar RM250 segram. Kenaikan ini merupakan sekitar 420%.
Kalau kita ambil dalam bentuk tahunan, sekitar 28.5% secara tahunan. Kalau kita ambil average lah for this 15 years. Okay, sangat bagi saya pelaburan yang memberikan lebih 15% ataupun 10%, satu pelaburan yang sangat menakjubkan lah. Okay, tu saya di belah kanan tu saya dah letak carta emas dalam gram, per gram emas lah, harga per gram dalam masa 15 tahun. Okey, yang ketiga, sebab apa ramai orang suka simpan emas? Sebabnya emas berjaya mengekalkan kuasa belinya di dalam jangka panjang. Okey, dalam zaman Nabi dahulu, seekor kambing berjaya dibeli dengan 1 dinar emas. Dan hari ini 1 dinar emas sekitar 1,000 ke 1,100. Kita masih berjaya membeli seekor kambing dengan 1 dinar emas. Emas tu tak bertambah gramnya, tak berkurang gramnya. Dia mengekalkan kuasa beli, mengekalkan nilai, berjaya mengalis inflasi. 1 dinar bersamaan 4.25 gram. Okey, 4.25 gram. Zaman Nabi pun 4.25 gram, zaman kita sekarang pun 4.25 gram. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita nampak di situ emas berjaya mengekalkan kuasa beli. Kalau kita pergi sekolah, zaman saya pergi sekolah bawa RM1, kenyang, alhamdulillah. Zaman anak-anak kita sekarang pergi sekolah, kalau bagi RM1 kebulu, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab apa? Nilai duit tu dah jatuh. Faktor yang keempat ni berkaitan dengan nilai duit. Seterusnya saya akan huraikan tentang nilai wang kertas jatuh dalam jangka panjang. Sangat mudah lah. Saya rasa poin yang nombor 4 ni sangat make sense dan sangat mudah untuk kita semua fahami. RM50 zaman dahulu kita boleh beli 1 troli. Kita bawa pergi Maidin boleh beli 1 troli. Hari ni RM50, tuan-tuan, 2 jari dia boleh pegang plastik tu. So nampaknya nilai duit kita jatuh. Itu adalah fake money yang ditekankan oleh Robert Kiyosaki dalam bukunya. Dia cakap simpan real money, God money, iaitu emas ataupun silver. Fake money kita guna untuk perbelanjaan harian, bulanan sahaja. Nak simpan, jangan simpan fake money, tuan-tuan. Simpan physical asset, emas, perak, hartanah. Okey, seterusnya yang kelima, ni pun antara yang sangat saya suka, tuan-tuan dan puan-puan. Dulu saya ada satu tangkapan yang amat negatif lah bagi siapa yang pergi masuk Arhanu pajak gadai. Okay? Macam masa dia masuk pajak gadai tu macam sengketnya, dia ni macam ada masalah lah kan. Sedangkan sekarang bila saya dah tahu fungsi Arhanu tu, Arhanu ni merupakan tempat orang yang ada emas, dan siapa tak ada emas tak boleh masuk. Ni yang best. Allah dah jadikan satu sistem Arhanu ni dalam kewangan Islam, dah membantu kita sangat, dah membantu kita. Allah tahu, Allah dah wujudkan emas dan perak, dan ada Arhanu untuk bantu mereka siapa yang ada emas dan perak ni. Katakanlah saya bagi 2 situasi lah. Situasi pertama, saya ada 100 gram emas, 100 gram emas dan 3 biji hartanah yang bernilai RM500,000. Okey, dan saya ada 100 gram emas saja yang bernilai sekitar RM20,000. Katakanlah saya perlukan cash segera RM20,000. Yang mana option paling cepat? Iaitu jawapannya adalah emas, tuan-tuan. Rumah walaupun kita ada 10 biji ke 3 biji ke, kita nak RM20,000 tu daripada hartanah, kita nak kena jual rumah tu, nak cari buyer, nak kena masuk loan lagi. So at least busuk-busuk pun 3 ke 6 bulan. Kalau ada emas, bawa saya ke Arhanu, 15 minit dapat duit. Ataupun kita boleh jual. Tapi saya tak suka jual, saya suka pajak dahulu. Sebab sayang harta tu. Sebab kita beli penat-penat kan, so kita nak guna, nak manfaatkan. Sebelum kita nak jual, at least kita pajak dahulu. Bila kita pajak, kita akan dapat sekitar 70 ke 75% daripada nilai emas masa tu. So dan kita ada masa 6 bulan untuk kita slowly bayar, tebus balik. Kalau tak boleh tebus, kita bayar upah simpan untuk tambah tempohnya, kita extend lagi sikit. Macam tu. Dan situasi kedua, tuan-tuan dan puan, bagi mereka yang suka bisnes dan ada modal boleh untuk di-rollingkan, ini sangat-sangat bagus. Dia boleh gunakan modal 100, katakanlah modal ada 50 gram emas, dipajak, dapat duit cash, pergi buat bisnes, rolling buat bisnes, dapat untung, tabus balik, pusing-pusing gitu. So modal dia akan kekal, tuan-tuan.
50 gram hari ni RM12,000. Okey, lagi 10 tahun modal dia, kalau katakan dia kekalkan modal dia 50 gram emas, katakan lagi 20 tahun, 10 tahun, so nilai modal dia akan kekal, tuan-tuan dan puan. Ini yang best. Hari ni 12,000, katakan lagi 10 tahun naik 20,000. So modal dia akan secure dengan 50 gram emas yang dia duduk rolling tu. Okey. Kombinasi emas dan aranu sangat membantu peniaga-peniaga yang memulakan pusingan modal. Saya dah ada huraikan kat situ, tuan-tuan dan puan. Okey, inilah basically 5 sebab. Selepas hampir lebih 620 penyimpan emas yang saya bimbing, dan saya dapat rumuskan 5 sebab utama ni, tuan-tuan dan puan. Okey. Pertama sekali, elak kebocoran wang. Okey, nak simpan dengan lebih mudah. Yang kedua, basically nombor 1 ni berkaitan emosi lah, untuk kita kawal emosi tu. Yang kedua, orang suka simpan emas sebab harga dia naik, good for investment. Okey. Yang ketiga adalah emas menjadi mengekalkan kuasa belinya di dalam jangka panjang. Yang keempat, nilai wang kertas jatuh dalam jangka panjang. Yang kelima, emas aset yang sangat senang dicairkan. Dan saya dah huraikan tadi kan. Dan ini pula kata-kata daripada orang yang amat hebat, iaitu penasihat syariah public goal sendiri, iaitu Datuk Dr. Muhammad Daud Bakar. Dia kata apa tau? Dia kata kecairan emas kepada tunai tidak dapat ditandingi oleh aset-aset lain seperti bond, suku. Okey. So emas adalah something yang kita perlu ada dalam urusan kewangan kita. Okey. Nasihat saya bagi siapa-siapa yang belum mula simpan emas, ambil dulu peluang ini. Ambil, mulakan rendah 1 gram ataupun 0.5 gram. Kalau dulu sekarang ada buat option untuk mula simpan emas rendah RM100 pun boleh. Setelah akaun Emascap. Kalau tak nak tahu yang lebih lanjut, boleh WhatsApp saya, boleh komen, boleh PM buat apa, boleh komen kat bawah. Nanti saya akan bantu tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Kalau ada beberapa soalan juga boleh tanya kat bawah, saya akan reply, saya akan balas sebaik yang mungkin. Dan jika tuan-tuan dan puan nak cari saya dekat media sosial, saya ada di Facebook Syarif Jamil, Instagram pun Syarif Jamil, website saya syarifjamil.com, boleh WhatsApp saya juga 0136460265. Okey, tuan-tuan dan puan, sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di next video.